Tafsir Al-Munir juzuk 1. Kita sampai pada muka surat 159. Bawah tu. Ya, tak habis lagi. Jadi tuan-tuan, jadi kita baca ayat dah dulu. Betul tuan-tuan? Betul. Betul. 159. Betul. Menurut pendapat yang lebih sahih. Okey. Menurut pendapat yang sahih, solat yang diperintahkan kepada orang Yahudi dan lain-lain ialah solat secara Islam. Solat yang cukup af'al dia. Tak ada skip, tak ada tinggal. Ya. Orang Yahudi dia tinggal rukuk. Ini kerana mereka ditugaskan dan bertanggungjawab melaksanakan segala ranting dan cabang syariat. Sembahyang diperintahkan itu mengandungi rukun rukuk, sebagaimana yang tersebut dalam ayat sebelum ini. Apa dia? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ayat-ayat tu sebelum tu. Ya. Warka'u ma'ar raki'in. Dan rukuklah bersama-sama dengan orang yang rukuk. Allah Subhanahu wa taala menekankan perbuatan rukuk kerana perbuatan rukuk itu tidak ada dalam solat orang Yahudi, dia mereka-reka. Jadi solat yang sebenarnya bersama dengan ajaran Islam yang sebenar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada rukuk. Ya, dia tak ada rukuk. Dia sujud. Dia ada qiyam, asas solat. Dia ada sujud, lepas tu qiyam balik. Dia ada duduk iftiras, ada rokok tak ada. Ya. Manakala sembahyang orang Yahudi yang lumrah tidak ada rokok. Ya. Kalau dalam Quran, ya, Allah Subhanahu wa taala memberi ancaman, ya. Antaranya, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma salakakum fi saqar?" Apakah yang mengheret kamu ini masuk ke neraka sakar? Ya. Qalu lam nakuna minal musallin. Mereka menjawab, kami ini golongan yang tidak sembahyang. Itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mudaththir, ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pernah kita dengar ada di kalangan setengah-setengah ustaz lah, ya. Dia mengenengahkan beberapa ancaman bagi orang yang mendirikan solat, ya. Antaranya ada 15 azab, ya. Waktu hidup di dunia, waktu datang kematian sakaratul maut, waktu berada di alam kubur, waktu di akhirat, ya. Dan ada, saya pun ada terbaca, ya. Dia kata dalam kubur nanti dia akan datang satu ular bernama Suja'ul Aqra'. Ya, ada pertama. Tetapi tuan-tuan, hadis yang dikatakan hadis itu yang demikian yang saya ceritakan tadi, saya tak hafalah dia punya hadis itu panjang, ya. Setelah disemak-semak, rupanya, ya, yang diketengahkan itu adalah hadis palsu. Ya, hadis palsu. Jadi tak perlulah nak diketengahkan perkataan Suja'ul Aqra' tu, ular besar tu, tak payahlah. Sebab benda tu tak disebut oleh Nabi. Bukan masalahnya hadis tu hadis dhaif, hadis palsu, tak ada langsung. Ya. Saya tak kata salah, tapi dia bukan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia bukan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada
adalah ancaman azab masalakakum fi saqar, surah Al-Mudaththir yang saya bacakan tadi, ya. Ya Bani Israel wa anni faddaltukum 'alal alamin. Kamu dilebihkan daripada orang lain pada ketika itu. Orang lain tak dapat nikmat tu. Kamu dapat. Bukan maksudnya kamu lebih baik daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak wujud lagi pada ketika itu. Umat yang terbaik pada ketika itu orang Yahudi. Tapi bila adanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad lah yang terbaik. Ya. Sebab itu Nabi Musa yang telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun jauh jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad, supaya dia dijadikan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musa, kan, lepas Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, kan. Betul? Musa, Isa, kan? Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, ya. Isa tu jauh lambat lagi. Dia berdoa, Allahumma ja'alni, ya Allah, jadikanlah aku ni daripada umat Nabi Muhammad. Bukan maknanya umat Bani Israel itu terbaik pada keseluruhan mengatasi umat Nabi Muhammad. Tak, umat Nabi Muhammad tidak wujud lagi pada ketika itu. Ini yang dimaksudkan dalam ayat itu, wa inni faddaltukum 'alal alamin, kata ulama tafsir, ya. Ya kaum izkuru, wahai kaum aku, ingatlah nikmat Allah ketika mana Allah menjadikan kamu izja'ala fikum mulukan, di kalangan kamu ni penguasa-penguasa, ya, para anbiya dan rasul, ma lam yu'ti ahadan minal alamin, tidak lagi diberikan kepada orang yang sebelum ini. Keturunan Nabi Yaqub alaihissalam, Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim, Yaqub melahirkan keturunan Bani Israel. Selepas daripada itu, kebanyakannya semua datang daripada Bani Israel. Ya. Kalau ikut susunan dalam Qurannya, lepas Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Bani Israel. Ya. Yaqub, Yusuf, ya. Ayub, Syuaib bukan. Ya. Ayub, Syuaib bukan. Musa, Harun, Zulkifli bukan. Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan. Muhammad di kalangan Arab. Semuanya itu yang saya sebutkan tadi adalah yang kecuali itu bukanlah daripada Arab, ya. Daripada keturunan Bani Israel. Ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Dilantik menjadi nabi dan sebagainya, yang tersebut dalam Quran, yang tak tersebut lagi. Hanya hadis yang menyebut kenabian daripada golongan Bani Israel. Ada nabi-nabi yang kita tidak pernah dengar. Nabi Hizkil daripada Bani Israel. Ya. Nabi Daniel daripada Bani Israel. Ya. Samuel ataupun Samawil, sama juga daripada Bani Israel. Ya. Syam'un, Nabi Syam'un daripada Bani Israel. Itu disebutkan dalam hadis. Yang tadi adalah Quran. Betapa banyaknya daripada kalangan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في الأولى والآخرة له الحكم وإليه ترجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين قائد الدعاء في المجاهدين خاتم النبيين وسيد المرسلين صلوات الله والسلام عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى أما بعد لله تعالى. Yang saya hormati Tuan Imam, tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan dirahmati Allah. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapatlah kita sama-sama berada dalam rumah Allah, berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ketaatan kita, memberkati majlis kita, memberikan kita kekuatan untuk beramal dengan tuntutan Islam. Amin ya rabbal alamin. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Marilah kita berlumba-lumba mencari bekalan, maka sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu adalah takwa. Jadi tuan-tuan, kita sambung Tafsir Al-Munir juzuk 1. Kita sampai pada muka surat 159. Bawah tu. Ya, tak habis lagi. Jadi tuan-tuan, jadi kita baca ayat dah dulu. Betul ya tuan-tuan? Betul. Betul. 159. Betul. Menurut pendapat yang lebih sahih. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Sadaqallahul azim. Jadi tuan-tuan, tajuk contoh akhlak buruk bangsa Yahudi. Kita sampai kepada surat 159. Menurut pendapat yang lebih sahih, solat itu adalah tafsiran pada ayat wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadi tuan-tuan, orang Yahudi,
ya, Bani Israel, ya, di kalangan mereka, ya, telah melakukan suhriyah ataupun istihza, memperolok-olok, mempermain-mainkan ajaran Islam. Bukan tak tahu, ya, tetapi ya, mereka menimbulkan rasa tashkik, ya, syak, ya, pada orang-orang Yahudi Bani Israel lain yang ingin mendekatkan diri dengan ajaran Islam yang sebenar, dan orang-orang Arab Madinah pada ketika itu, ya. Antaranya kalau dalam sebab turun ayat tu, ya, mereka mengatakan bahawa isbid ala din allazi anta alaihi fakanu ya'muruna an-nas bizalik wala yaf'alu. Apa lagi? Dah kamu memeluk ajaran Nabi Muhammad, kukuhlah berada dalam ajaran Nabi Muhammad. Orang suruh semayang, semayang. Sallu wala tusalli. Semayang, jangan tak semayang. Memperlekeh-lekehkan. Tapi bila mereka sembahyang, orang yang macam ni sembahyang kusalah, kaslan, bermalas-malas. Yatakasalu, bermalas-malas. Kusala yura'unan nas. Dahlah malas, berat, hanya nak tunjuk pada orang lain yang dia juga Islam, dia juga bersama dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Inilah perangai orang Yahudi. Sehingga ada di kalangan mereka dalam kuliah yang lalu, ya, seorang Bani Israel yang bernama Mu'tab Qusair, ya, Mu'tab Qusair, ya, menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada urusan azan, seruan azan, sehingga dia menjerit dengan mengatakan famin aina laka siyahun ya Muhammad. Ni suara yang menjerit ni mai dari mana? Mislu siyahil air, ya, macam bunyi, ya, bunyi kaldai. Falam nasma' bihi fima madha. Kami tak pernah dengar pun. Jangan duk mereka-reka. Ini, ya, orang Yahudi berbentuk suhriyah, menimbulkan rasa tashkik. Yang kesemua ini dapat diubat penyakitnya, ya. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ubatnya. Apa ubat dia? Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya yang demikian itu amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, ya. Sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Ya. Kerana manusia ini bernafsu. Ya. Sebab itu Allah menyebut isti'anah. Aun, tolong. Isti'anah, minta tolong. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada engkau lah kami sembah. Memperibadatkan diri kepada Allah. Dalam meletakkan ta'awud kepada Allah, kita mengharapkan isti'anah supaya Allah Subhanahu Taala tidak membalik-balikkan hati kita, ya. Kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu alaihi, kita masuk ke surat 159. Menurut pendapat yang sahih, solat yang diperintahkan kepada orang Yahudi dan lain-lain ialah solat secara Islam. Solat yang cukup af'al dia. Tak ada skip, tak ada tinggal. Ya. Orang Yahudi dia tinggal rukuk.
Ini kerana mereka ditugaskan dan bertanggungjawab melaksanakan segala ranting dan cabang syariat. Sembahyang diperintahkan itu mengandungi rukun rukuk sebagaimana yang tersebut dalam ayat sebelum ini. Apa dia? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ayat-ayat tu sebelum tu, ya. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama-sama dengan orang yang rukuk. Allah Subhanahu wa taala menekankan perbuatan rukuk kerana perbuatan rukuk itu tidak ada dalam solat orang Yahudi, dia mereka-reka. Jadi solat yang sebenarnya bersama dengan ajaran Islam yang sebenar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada rukuk. Ya, dia tak ada rukuk. Dia sujud. Dia ada qiyam, asas solat. Dia ada sujud, lepas tu qiyam balik. Dia ada duduk iftiras, ada rukuk tak ada. Ya. Manakala sembahyang orang Yahudi yang lumrah tidak ada rukuk, ya. Kemudiannya pindah perkataan zan dalam firman Allah. Ini tafsiran pada ayat allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Perkataan zan dalam firman Allah bermaksud iaitu orang-orang yang prihatin, yakni meyakini. Kata Imam Mujahid, Mujahid, bukan Mujahid baik buntak tu dah. Mujahid bin Abu Jabir Al-Quraisy Al-Mahzumi, ya. Al-Quraisy Al-Mahzumi yang lahir pada zaman Sayyidina Umar. Dia tabi'in, kibarut tabi'in. Dia seorang mukri, seorang yang hebat bacaan Qurannya, seorang muhadis, seorang ahli hadis. Ya, dia berajar, ya, khatam Quran, ya, dengan Abdullah bin Abbas, sahabat. Sempat bersama sahabat ini. Ya. Dia menyebut, dia katakan bahawa kullu zan, semua perkataan zan di dalam Quran yadullu ala yakin, menunjukkan makna yakin. Kalau begitu, mengikut pendapat Mujahid ini, tabi'in, ya, kibarut tabi'in, allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbahum wa annahum ilaihi raji'un, yakni yaitu allazina yukinu, sangat-sangat yakin, annahum mulaqu rabbahum, mereka ini akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Mulaqu, ya, mulaqu rabbihim, ya, mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan solat, illa khashiin, untuk sabar melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya ada pada orang yang yakin dia akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Mulaqu rabbihim. Maksudnya apa, tuan-tuan? Yakin dengan adanya, ya, alam akhirat. Ini dunia, ukhra akhirat. Yakin adanya mahsyar. Ya. Yakin adanya balasan syurga dan neraka. Barulah dia khusyuk. Ya. Tidak, dia tak khusyuk. Ya. Iaitu mengisyaratkan bahawa orang-orang yang benar-benar peka dan prihatin bahawa mereka akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan menemui Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Ya. Nak pergi mana lagi? Ya. Kita semua akan ke situ. Ya. Sembahyang kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Awwalu ma yuhasabu 'abdun yaumal qiyamah as-shalah.
Ya. Fa in saluhat sa'iru a'maluhu. Wa in fasadat sa'iru a'maluhu. Benda pertama yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala as-solat. Kalau solat dia baik, baiklah amalannya. Kalau solatnya buruk, buruklah amalannya. Ya. Ya. Orang Yahudi, orang Bani Israel berat nak melakukan solat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sebenar. Cara tak langsung mereka telah meruntuhkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, faqad hadamad din. Man taraka as-salah, ya, faqad man taraka as-salah faqad hadamad din. Ya. Sebelum tu man aqamaha faqad aqamad din. Siapa yang mendirikan solat, dia mendirikan agama. Agama dia runtuh. Ya. Jadi orang yang tersebut, orang yang beriman kepada alam akhirat, ya, bertemu Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan keberatan menunaikan solat. Maka apatah lagi orang yang betul-betul yakin selain daripada melupakan diri sendiri dan berpengetahuan kerana pembacaan Alkitab, ya. Bukan tak tahu perkara di atas, kepekaan tentang hisab juga menjadi faktor mereka orang-orang Yahudi ditemplak dan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau dalam Quran, ya, Allah Subhanahu wa taala memberi ancaman, ya. Antaranya, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, ma salakakum fi saqar. Apakah yang mengheret kamu ini masuk ke neraka sakar? Ya. Qalu lam nakuna minal musallin. Mereka menjawab, kami ini golongan yang tidak sembahyang. Itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mudaththir, ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pernah kita dengar ada di kalangan setengah-setengah ustaz lah, ya, dia mengenengahkan beberapa ancaman bagi orang yang mendirikan solat, ya. Antaranya ada 15 azab, ya, waktu hidup di dunia, waktu datang kematian sakaratul maut, waktu berada di alam kubur, waktu di akhirat, ya. Dan ada, saya pun ada terbaca, ya, dia kata dalam kubur nanti dia akan datang satu ular bernama Suja'ul Aqra. Ya, ada pertama. Tetapi tuan-tuan, hadis yang dikatakan hadis itu yang demikian yang saya ceritakan tadi, saya tak apalah dia punya hadis itu panjang, ya. Setelah disemak-semak, rupanya, ya, yang diketengahkan itu adalah hadis palsu. Ya, hadis palsu. Jadi tak perlulah nak diketengahkan perkataan Suja'ul Aqra tu, ular besar tu, tak payahlah. Sebab benda tu tak disebut oleh Nabi. Bukan masalahnya hadis tu hadis dhaif, hadis palsu, tak ada langsung, ya. Saya tak kata salah, tapi dia bukan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia bukan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada adalah ancaman azab, masalakakum fi saqar, surah Al-Mudaththir yang saya bacakan tadi, ya. Kalau menurut tafsir Jalalain, beliau mentafsirkan allazina yazunnu annahum mulaqu rabbihim, itu mulaqu rabbihim itu ditafsirkan dengan al-ba'su, kebangkitan. Samalah tu. Fil akhirah fayujazihum, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia akan dimahsyarkan, akan dihimpunkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dimahsyarkan, ya, di padang mahsyar, dan diheret, ya.
untuk dihisap amalannya. Wa uridu ala rabbika saffan, bersaf-saf, berbaris-baris, ya. Kamu datang, laqad ji'tumuna, kami datangkan kamu ni kama khalaqnakum awwala marrah. Dulu kamu tak ada macam itulah kamu datang. Sebab itu ada hadis yang mengatakan, hadis ni adalah hadis sahih, ya. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawa manusia ini yuhsaru an-nas yaumal qiyamah, manusia akan dihimpunkan, dimahsyarkan di padang mahsyar dalam keadaan hufatan uratan arla, iaitu dalam keadaan berkaki ayam, ya, telanjang dan tidak berkhatan, ya. Kemudiannya, ya, Aisyah pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apakah mereka ini tidak merasa malu? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-amru asyaddu min an yuhimmahu zalika. Perkara urusan lebih hebat lagi daripada itu. Akan dimasyarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kemudiannya, dalam konteks amar ma'ruf dan menggalakkan orang ramai mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini tajuk ni tafsir yang mana pula? Tafsir ayat seterusnya 47. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dalam konteks amal ma'ruf dan menggalakkan orang ramai mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'ruf, ketaatan, perintah supaya melakukan ketaatan, ya. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mestilah ada di kalangan kamu orang yang menyeru kepada ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran. Mesti ada. Jamaah ni, kumpulan ni mesti ada. Barulah manusia itu stabil kehidupan dunia dan akhiratnya. Dunia tak tinggal, akhirat yang dikejar. Ya. Menggalakkan orang ramai mematuhi perintah Allah, memang wajar dipaparkan segala nikmat Allah satu persatu. Ayat ini, ya, dalam kalau kita tengok kitab ni, Dr. Wahbah Az-Zuhaili dia tak bagi tahu ayat ni tafsir dia yang ni, ayat ni tafsir dia yang ni. Tapi bila saya baca, tuan-tuan baca, tahulah. Dalam konteks amal ma'ruf tu merupakan tafsiran pada ayat ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita lihat, wahai Bani Israel, ya, wahai orang-orang Bani Israel, ingatlah akan nikmat-nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kamu, bahwasanya aku telah mengutamakan kamu berbanding dengan segala umat yang lain pada ketika itu. Allah Subhanahu wa taala pada ayat selepas ini, ya, lepas ini kita akan pergi ayat yang seterusnya, semua menceritakan tentang nikmat-nikmat yang diterima oleh Bani Israel satu persatu. Sebab tu dalam mungkin kita pindah pada ayat yang lain dalam kuliah yang akan datang ataupun yang selepas tu, Dr. Wahbah Az-Zuhaili meletakkan tajuk 10 nikmat Allah kepada kaum Yahudi. Dia jelaskan satu-satu. Orang Yahudi, dia manusia ini, dia mesti disebut nikmatnya supaya timbul rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dia buat tak tahu, sedangkan dia mengecap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak disebut nikmat hidup, nikmat kesihatan yang baik, nikmat tubuh badan kena sebut, baru timbul rasa keinsapan. Kalau tidak, dia tak timbul rasa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tak timbul rasa syukur. Itulah lumrah manusia. Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam ayat ini mengungkit satu nikmat yang akan datang, supaya timbul rasa kesedaran pada orang Bani Israel untuk taat kepada perintah Allah
ikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Memang wajar dipaparkan segala nikmat Allah satu persatu. Ya. Oleh itu, Allah Subhanahu wa taala berulang kali mengingatkan ahli kitab tentang nikmat yang diberikan kepada mereka dan datuk nenek moyang mereka. Kalau kita lihat, ya, antara nikmat yang paling besar, Allah Subhanahu wa taala selamatkan iman orang Yahudi Bani Israel, ya, daripada dizalimi oleh Firaun. Ya, bersama-sama dengan Nabi Musa menyeberangi, ya, Laut Merah sampai ke Saharus Saina. Sampailah di semenanjung Saina yang Allah Taala nakalkan dalam firman-Nya, ya, ayat 49, wa isnajaina min alil fir'aun yasumunakum su'ul azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi zalikum bala'um min rabbikum azim. Dan berilah peringatan kepada mereka, wahai Muhammad, ketika mana kami selamatkan, ya, kamu daripada keluarga Firaun yang mengenakan kamu seburuk-buruk azab, menyembelih anak-anak kamu dan membiarkan perempuan hidup. Yang demikian itu bala yang besar bagi kamu. Ya, ini kerana Firaun, ya, Firaun pada ketika itu, Ramses II, ya, sangat membenci orang Bani Israel kerana telah bermimpi, ya, satu peristiwa yang berlaku. Dia nampak satu cahaya, ya, api yang datang, nar cahaya api yang datang, dan kemudiannya dia bakar semua rumah orang Bani Israel, orang Mesir, kecuali rumah Bani Israel. Tak kena pun Bani Israel. Jadi bila diminta kahin, al-kahin datang, ya, apakah gerangan mimpi tersebut? Dia kata mimpi tersebut menandakan bahawa apa nama jawatan tuanku, ya, akan dirampas oleh orang daripada golongan Bani Israel, tidak lain dan tidak bukan Nabi Musa alaihi salam. Inilah yang diceritakan orang Yahudi, ya, diburu oleh Firaun kerana mimpi tadi. Mimpi tadi adalah hasil daripada tilikan kahin, iaitu apa nama orang kata, ya, penilik mimpi. Kahin dalam bahasa Arab dipanggil kahin, Mereka mendapat keistimewaan melebihi orang-orang lain pada masa itu, ya. Ya Bani Israel, wa anni faddaltukum 'alal alamin. Kamu dilebihkan daripada orang lain pada ketika itu. Orang lain tak dapat nikmat tu, kamu dapat. Bukan maksudnya kamu lebih baik daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak wujud lagi pada ketika itu. Umat yang terbaik pada ketika itu orang Yahudi. Tapi bila adanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad lah yang terbaik. Ya. Sebab itu Nabi Musa yang telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun jauh jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad, supaya dia dijadikan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musa, kan, lepas Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, kan. Lepas tu Musa, Isa, kan, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, ya. Isa tu jauh, lambat lagi. Dia berdoa, Allahumma ja'alni, ya Allah, jadikanlah aku ni daripada umat Nabi Muhammad. Bukan maknanya
umat Bani Israel itu terbaik pada keseluruhan mengatasi umat Nabi Muhammad. Tak, umat Nabi Muhammad tidak wujud lagi pada ketika itu. Ini yang dimaksudkan dalam ayat itu, wa inni faddaltukum 'alal alamin, kata ulama tafsir, ya. Mereka mendapat keistimewaan melebihi orang lain pada masa itu. Di kalangan mereka ada yang dilantik menjadi nabi dan sebagainya. Dilantik menjadi nabi dan sebagainya. Ya. Sebenarnya Allah SWT berfirman dalam Quran, ya qaumi zkuru ni'mat ya qaumi ya bani Israil zkuru ni'mat. Macam mana ayat dia? Ya bani Israil, wahai wa isqala Musa ya qaumi zkuru ni'matallahi 'alaikum iz ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Ketika Nabi Musa berkata kepada Bani Israel, ya qaumi zkuru, wahai kaum aku, ingatlah nikmat Allah ketika mana Allah menjadikan kamu izja'ala fikum mulukan, di kalangan kamu ni penguasa-penguasa, ya, para anbiya dan rasul, malam yu'ti ahadan minal alamin, tidak lagi diberikan kepada orang yang sebelum ini. Keturunan Nabi Yaqub alaihissalam, Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim, Yaqub melahirkan keturunan Bani Israel. Selepas daripada itu, kebanyakannya semua datang daripada Bani Israel. Ya. Kalau ikut susunan dalam Qurannya, lepas Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Bani Israel. Ya. Yaqub, Yusuf, ya. Ayub, Syuaib bukan. Ya. Ayub, Syuaib bukan. Musa, Harun, Zulkifli bukan. Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan. Muhammad di kalangan Arab. Semuanya itu yang saya sebutkan tadi adalah yang kecuali itu bukanlah daripada Arab. Ya. Daripada keturunan Bani Israel. Malam yu'ti ahadan minal alamin. Dilantik menjadi nabi dan sebagainya. Yang tersebut dalam Quran, yang tak tersebut lagi. Hanya hadis yang menyebut kenabian daripada golongan Bani Israel. Ada nabi-nabi yang kita tidak pernah dengar. Nabi Hizkil daripada Bani Israel. Ya. Nabi Daniel daripada Bani Israel. Ya. Samuel ataupun Samawil sama juga daripada Bani Israel. Ya. Syam'un, Nabi Syam'un daripada Bani Israel. Itu disebutkan dalam hadis. Yang tadi adalah Quran. Betapa banyaknya daripada kalangan mereka. Setiap orang, firman dan perintah Allah Ta'ala ini tidak ditujukan kepada kumpulan tertentu sahaja. Malah ditujukan kepada setiap individu. Setiap orang bertanggungjawab terhadap diri sendiri. Jadi setiap insan perlu sensitif dan takut terhadap hari pembalasan yang amat mengerunkan. Seolah-olah dia macam ni. Ya. Kalau sekiranya kamu orang Yahudi Bani Israel, ya. Ini seolah-olah ni kata ulama ni, bukan kata saya. Ya. Antaranya Imam Fakhruddin Ar-Razi, Tafsir Al-Kabir, dia kata apa? Qala Ar-Razi. Seolah-olahnya ka'annahu azza wa jalla qala. Seolah-olahnya Allah Ta'ala berkata, berfirman kepada orang Yahudi Bani Israel, illam tuti'uni liajli sawalis ni'mati alaikum, kalaulah kamu tak mau taatkan aku kerana nikmat yang telah aku berikan kepada kamu sebelum ini, fa'ati'u, maka kamu takutlah aku, taatlah aku, lil haufi min iqabi fil mustaqbal, tentang balasan yang akan menimpa kamu manusia pada hari yang akan datang, hari akhirat. Bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala, falanas'alannal ladzina ursila alaihim walanas'alanna mursalin, nescaya akan ditanya manusia ini, nabi dan rasul tidak ditanya. Ya,
Bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innal muttaqina inda rabbihim jannatun na'im. Orang yang bertakwa dimasukkan ke dalam jannatun na'im. Ya, wa innal fujjara lafil jahim. Orang yang jahat tidak taat dimasukkan neraka Allah Subhanahu wa taala, neraka jahim. Ya. Bagaimana siksaan Allah Subhanahu wa taala dalam neraka itu tidak menakutkan kamu? Oleh itu berimanlah kepada Allah, ikutlah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurang macam tu. Itu kata Imam Fakhruddin Ar-Razi. Sebab itu dia kata, setiap orang bertanggungjawab terhadap diri sendiri. Jadi setiap insan perlu sensitif dan takut terhadap hari pembalasan yang amat menggerunkan. Ya. Kalau kamu tak kira sangat dengan nikmat, macam mana dengan kematian? Bagaimana dengan mahsyar? Bagaimana dengan menghadap Allah SWT? Boleh tak kamu lari? Ini tak boleh lari. Ini tak boleh lari. Semua manusia tak boleh lari. Kita akan hadap Allah SWT. Ya. Tidak siapa yang terselamat melainkan orang yang bertakwa. Tidak siapa yang akan terselamat pada hari yang sama, yang pada hari tersebut, kecuali orang yang bertakwa. Ya, semuanya lari meninggalkan kita. Ya, anak tidak boleh tolong ayah, ayah tidak boleh tolong anak. Ya, yauma yafirru mar'u min ahihi wa ummihi wa abihi. Hari di mana seseorang itu lari meninggalkan saudaranya. Ya. Wa ummihi, tinggal mak dia, tinggal anak dia, lari kerana amalan masing-masing. Tak takut ke hari itu? Seolah-olah macam tu. Nak pergi mana? Ya. Hari yang Allah Ta'ala gambarkan dalam Quran, la taziru waziratun ukhra. La taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak boleh menanggung lagi dosa orang lain. Dosa sendiri pun tak tahan. Ya, tak sanggup nak tanggung dosa orang lain. Nak pergi mana? Lebih kurang macam tu. Oleh itu berimanlah kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai orang Yahudi Bani Israel. Tidak siapa yang terselamat melainkan orang yang bertakwa kepada Allah, sama ada ketika bersendirian dan di hadapan orang. Tidak ada apa yang boleh memberi manfaat melainkan amalan sendiri. Tidak siapa yang akan menolong atau menjadi orang tengah. Sebarang gantian dan tebusan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala tutup pada firman-Nya, wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'hazu minha adlun wa la hum yunsarun. Ayat 47 tu. Ayat 47 Allah Taala tutup. Apa maksudnya? Peliharalah, bertakwalah, takutlah kamu pada satu hari yang pada hari itu la tajzi, iaitu hari kiamat, di mana tidak ada seseorang pun dapat membela nasib orang lain walau sedikit pun, dan begitu pula tidak diterima apa-apa syafaat dan tebusan dari sesiapa, dan tidak ada sesiapa pula yang boleh ditolong. Nak lari kat mana? Nak lari kat mana? Ya, kat dunia bolehlah, ya, bolehlah diberikan sebagai tebusan ataupun cagaran. Dekat akhirat cabaran tebusan tidak diterima. Wala yu'hazu minha adlun wala hum yunsarun. Nak lari ke mana? Ya. Hari mana? Hari kiamat yang pasti datang. Ya. Inna sa'ata, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, inna sa'ata as-sa'ah, hari kiamat itu la'atiyah, pasti akan datang. Ya, la raiba fiha, tidak ada keraguan, walakin, tapi Allah Taala tutup ujung dia, aksaran nas la yu'minun, kebanyakan manusia tidak beriman. Maksudnya tidak beramal dengan tuntutan Islam. Bukan tidak percaya, tapi amalannya itu tidak beriman. Bukan tak percaya, amalan tu tak percaya. Itu yang Allah Taala tutup. Ya.
Orang yang cuai pasti diseksa dan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Muka surat 160, pedoman hidup dan hukum hakam. Pengajaran ayat, pedoman hidup dan hukum hakam. Setiap orang yang cuai memang wajar dihukum atau dicela. Justru kecaman dalam ayat di atas adalah kerana orang-orang Yahudi itu meninggalkan amalan yang baik bukan kerana mereka menyuruh kepada kebaikan. Ya. Ada orang tanya ustaz, ya, Ustaz Azhar Idrus pun jawab, ya, dengan ceramah dia kan, soal jawab. Orang tanya dia, ustaz, boleh tak orang fasik lah, orang fasik menyeru kepada makruf? Jawapan dia, boleh. Ya. Harus dia menyeru kepada makruf. Dia tak semayang, tapi dia suruh orang buat semayang. Jawapan dia harus. Atas titik adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ya, boleh, harus. Bukan mana cuma, ya. Kalau dalam bab nikah, mazhab Imam Syafi'i, satu kaul daripada Imam Syafi'i. Syafi'i ada dua kaul. Ya, dia kaul qadim dan kaul jadid. Ya. Dia ada satu kaul daripada Imam Syafi'i, dia kata sangat syadid. Dia kata orang fasik tak boleh menjadi saksi. Oh sudah. Sehingga ke tahap tu satu kaul daripada Imam Syafi'i, ya, orang fasik tak boleh menjadi saksi nikah. Satu kaul. Bukan tak sah, satu kaul daripada pendapat Imam Syafi'i. Sangat syadid. Ya. Jadi orang-orang Yahudi, kata Dr. Wahab Az-Zuhaili, dihukum bukan kerana menyeru kepada kebaikan, tetapi kerana tidak melakukan kebaikan. Dia beza tu. Suruh dengan tak buat. Kan? Bukan kerana dia suruh orang tu, kerana dia tak buat. Atas alasan elah dia tak buat. Ya. Dia jaga. Ya. Ya. Asaddu. Ni. Ya. Kita ahli agama. Ya. Ustaz-ustaz pun sama juga kan. Ya. Allah Ta'ala berikan ancaman. Ya. Dalam satu hadis, Nabi SAW berfirman, Asaddun nas azaban yaumal qiyamah al-alim lam yanfa'uhu Allahu ilmahu. Iaitu orang yang paling kuat diazab pada hari akhirat nanti ialah orang alim yang Allah Ta'ala tidak mengambil manfaat langsung dengan ilmunya. Na'udzubillahi minaz zalik. Ya, na'udzubillahi minaz zalik. Ini ancaman. Bukan kerana suruh tu, kerana perbuatan tu. Sebab itu kata Dr. Wahab Az-Zuhaili, ya, kerana orang-orang Yahudi itu meninggalkan amalan yang baik bukan kerana mereka menyeru kepada kebaikan. Ya, tu. Ya. Dalam Quran banyaklah, ya. Selalu imam duk baca kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kabura, besar kebencian Allah kerana memperkatakan perkara yang dia tak buat. Dan Allah Ta'ala bagi ancaman lagi kepada orang Yahudi melalui hadis Nabi SAW. Apa Nabi kata? Wailun tu. Nabi kata wail. Wail ni celaka. Celaka ni azab Allah. Wailun lil ulama isu, bagi ulama-ulama jahat. Allazina istarau hazal ilma, mereka menjual ilmu ni, agama ni, tak kata benar ni, ya, tak kata yang betul, tak kata yang hak, ya. Sebab apa? Rabhan li anfusihim, kerana mencari keuntungan untuk diri mereka. Kata Nabi SAW. Lan arbahallahu tijaratahum, Allah sekali-kali tidak akan mengambil daripada keuntungan perniagaan mereka yang menjual kebenaran dengan kebatilan. Wa hum fil akhirati minal khasirin, mereka di akhirat nanti daripada golongan orang-orang yang rugi, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Na'udzubillahi minaz zalim. Jadi tuan-tuan, sama-samalah kita mengambil iktibar. Mudah-mudahan kita beramal semampu yang ada. Semampu yang ada, seboleh yang ada. Sementara Allah Ta'ala berikan kehidupan kita di atas muka bumi ini atas mengambil iktibar daripada umumil lafzi yang tadi. Lafaz yang umum, la khusus sebab, bukan sebab khusus kepada orang Yahudi Bani Israel kita tak kenal, mereka saja kenal. Itu adab belajar ilmu tafsir. Kita ambil iktibar daripada lafaz yang umum. Mudah-mudahan saya dan tuan-tuan mengambil iktibar. Saya minta maaf ada terkasar bahasa, saya minta ampun daripada Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah dapat juga. Saya ingatkan tak ada ceramah dah. Duk COVID kan, rupanya ada juga. Datang pula surat kata semua boleh datang seluas masjid. Elok lah tu. Ni tak ramai ni, seluas masjid dia ramai di belakang tu. Boleh datang seluas masjid. Tak ada lah 23 orang. Nurul Ikhwan tu sampai tak buat terus. Dia takut kata nanti kalau terlebih 23 macam mana Ustaz? Sudah. 23 kena kira pula seorang. 23 ni lebih dah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat bala daripada kita. InsyaAllah. Jadi kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.